tidak pernah terbayang akan kehidupan seorang guru. Saya bawakan kepada anda semua satu sudut di peta atlas dunia. Ini bukan kisah cinta, tetapi kisah seorang guru fizik di sebuah kampung terpencil di Rift Valley, Kenya. Kenalkah anda semua kepada Peter Tabichi, seorang guru berdedikasi yang telah memenangi Anugerah Guru Global 2019. Dia bukanlah ikon guru yang konon yang disanjung tinggi. Dia hanyalah guru biasa yang telah merubah masa depan 95% pelajar miskin sepertiga merupakan anak yatim. Bahkan untuk ke sekolah, mereka perlu berjalan kaki sejauh 7 kilometer. Peter Tabichi telah menyumbangkan 80% daripada gajinya buat anak muridnya yang kebuluran dan kemiskinan. Inilah bukti bahawa seorang guru sanggup menyalakan obor bagi menerangi kehidupan anak didiknya. Saudara dan saudari, itu kisah di Kenya. Bagaimana pula dengan kisah seorang guru yang saya gelar sebagai permata yang berharga? Siapa sangka SK Long Sukang Sarawak berjaya melahirkan angkasawan muda. Walaupun ia sekadar imajinasi, namun kreativiti Cikgu Muhammad Nazmi telah berjaya menyuntik rasa semangat belajar dalam kalangan pelajarnya. Dia mencari pakaian musim sejuk dan telah mengubah suai pakaian tersebut menyerupai pakaian angkasawan. Ternyata murid dapat belajar dengan penuh ceria dan gembira. Saudara dan saudari, hal ini selaras dengan hasrat Menteri Pendidikan kita, Dr. Mazli Malik, iaitu happiness, love and mutual respect. Syabas dan tahniah kita ucapkan buat adiwira pembelajaran abad ke-21 kita, Cikgu Muhammad Nazmi. Saudara dan saudari, kejayaan demi kejayaan telah kita raih. Itu tandanya kita sudah mampu berdiri megah di pentas dunia. Malaysia amat berbangga apabila K.A. Raziah Muhammad Putih telah dinobatkan sebagai guru pendidikan khas terbaik Asia. Dia telah memenangi anugerah di persidangan Special Education Network and Inclusion Education. Saudara dan saudari, di Hong Kong pada 24 Februari yang lalu. Ternyata kekurangan bukanlah sesuatu yang perlu untuk kita pandang hina, kerana Raziah menyatakan bahawa mengajar murid-murid berkeperluan khas memerlukan masa yang lebih lama berbanding pelajar lain. Namun dia percaya ternyata sememangnya tugasnya adalah untuk mendidik dan menabur bakti buat anak-anak istimewa ini. Saudara dan saudari, inilah bukti bahawa seorang guru merupakan insan yang mulia yang menyalakan obor keikhlasan bagi menerangi dunia pendidikan. Saudara dan saudari, akhir sekali ada satu perkara yang saya ingin katakan, iaitu tentang nilai sabar seorang guru. Siapa tidak kenal kepada Anne Sullivan, guru kepada Helen Keller? Helen Keller merupakan seorang yang pekak, buta dan bisu. Jika anda belum pernah membaca tentang kisahnya, maka bacalah. Di situ anda akan belajar tentang makna sabar dalam mendidik. Saudara dan saudari, ingatlah juga kisah Imam Syafi'i yang sabar dalam mendidik anak muridnya, Ar-Rabi bin Sulaiman radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Ar-Rabi, "Betapa aku sangat mencintaimu, wahai Rabbi. Andaikan aku bisa menyuapmu dengan ilmu, pasti akan aku lakukan." Betapa hebatnya cinta seorang guru kepada muridnya. Maka saudara dan saudari, dengan cintalah kita mahu anak dan generasi muda mencintai ilmu dan membesar sebagai seorang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Salam sayang buat pendidik seluruh dunia. Guru Obor Hemah menyinari Pertiwi.
Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Fazlina binti Kamarudin. Seterusnya, majlis menjemput peserta yang keempat iaitu Saudari Nur Fatin Syazwani binti Parman. Dipersilakan. Percubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Malaysia kini menuntut kebijaksanaan pendukungnya untuk merealisasikan wawasan pendidikan negara dan citra 2020. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan sistem pendidikan berkualiti, bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu yang bertaraf dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih seharum kasturi buat saudari peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, warga pendidik yang disanjungi, seterusnya rakan-rakan siswa pendidik yang saya hormati. Guru, obor hemah menyinari pertiwi, merangkap tema Hari Guru pada tahun ini. Demikianlah bingkisan wacana saya pada petang ini. Hadirin yang bervisi, menyusul konsep guru, obor hemah menyinari pertiwi mempunyai kolerasi yang tersendiri. Saya ingin ajak anda semua menghayati 3 fokus bicara intipati wacana saya pada hari ini. Pertama, huraian guru membina ilmu menyempurnakan akhlak. Kedua, cabaran yang dihadapi oleh guru untuk menerapkan nilai-nilai murni kepada semua murid. Dan yang ketiga, langkah-langkah untuk menerapkan akhlak dan moral di dalam diri murid. Siswa-siswi harapan bangsa, izinkan saya meneruskan hujah saya di bawah lembayung kata guru membina ilmu menyempurnakan akhlak. Guru berperanan menyediakan serta membentuk peribadi insan yang mulia berpersonaliti unggul di dalam membina negara bangsa yang berkualiti. Peranan guru dalam menghasilkan modal insan yang menyeluruh dan berilmu dan berakhlak ke arah kesempurnaan pembangunan murid. Seperti yang digarapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan murid berdasarkan kepada 6 aspirasi utama, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan rohani, dan identiti sosial. Justru, guru merupakan agen ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Warga Dewan yang budiman, cabaran yang dihadapi oleh guru. Dunia pada hari ini disediakan dengan kecanggihan sains dan teknologi dalam pelbagai bidang. Ini merupakan cabaran yang paling utama yang dihadapi oleh guru pada masa ini. Era baru sosial golongan pelajar dan remaja kita yang dulunya pasif, malangnya bukan berubah menjadi manusia yang aktif, malah memaparkan model kerosakan dan keruntuhan moral yang semakin menjadi-jadi sehingga mengancam masa depan negara. Untuk memastikan wujudnya acuan Malaysia yang berasaskan nilai, guru dan para pemikir hendaklah bersedia untuk mengubah suai dan menilai semula keseluruhan komponen pendidikan supaya benar-benar mengikut nilai, sejarah, budaya, agama dan tamadun bangsa kita. Tidak dinafikan, penyerapan pendidikan haruslah berkembang serentak dengan teknologi supaya generasi kita dan generasi yang akan datang tidak ketinggalan dan mampu menerajui dunia dengan penuh wawasan dan adil. Hadirin sekalian, seterusnya saya meneruskan pidato dengan langkah-langkah yang wajar diambil oleh guru kepada pembangunan insania pelajar. Pertama, guru hendaklah menerapkan nilai
dalam diri murid. Didikan agama dan kerohanian disemai suburkan dalam diri setiap pelajar dengan akhlak-akhlak mulia dan mahmudah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, untuk melihat kemajuan sesuatu bangsa, lihatlah remaja pada hari ini. Kedua, guru sepatutnya menjadi contoh kepada pelajar. Akan Long pada tahun 1991 menyatakan, guru yang mengamalkan tingkah laku yang beradab akan lebih disukai oleh pelajar. Penerapan nilai murni dan ketahanan jiwa pelajar perlu disemai. Sekiranya tercicir dari landasan untuk mencapai hasrat ini, maka akan timbul masalah di kalangan pelajar. Contohnya, wujud berbagai masalah yang boleh membawa mereka ke arah kebutuhan akhlak remaja pada masa kini. Akhir sekali, guru seharusnya kreatif dalam menerapkan nilai-nilai moral dan akhlak dalam pengajaran dan pembelajaran, sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Ini merupakan kaedah yang perlu dikuasai oleh semua guru. Sebagai contohnya, kaedah mengajar yang melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran akan lebih berkesan. Hadirin sekalian, para pendidik anak bangsa, guru merupakan ejen pembaharuan yang membentuk masa hadapan bagi sesebuah masyarakat. Kita sebagai warga pendidik yang akan menentukan corak generasi pada masa akan datang. Oleh itu, saya menyeru kepada seluruh warga dewan untuk menyemarakkan nilai-nilai murni sesama insan demi keharmonian sejagat itu. Sekian dan terima kasih.